Selamat petang dan selamat menonton di rancangan ini. So, saya Syakirin dan kami sekarang berada di rumah seorang ketua kampung komuniti di kawasan ini. So, kita sangat berminat untuk bertanya dan mendengarkan mengenai peranan tadbir urus yang baik dalam pembangunan lestari. Bolehkah Encik Ahmad terangkan sedikit tentang apa itu tadbir urus yang baik? Tentu, tadbir urus yang baik melibatkan pengurusan sumber daya dan proses pembangunan dengan tanggungjawab. Ia melakui sumber secara bijak seperti memelihara alam sekitar serta penyertaan dan keadilan sosial dalam keputusan pembangunan. Tadbir urus baik adalah asas yang penting untuk mencapai kelestarian jangka panjang dalam komuniti kita. Itu apakah contoh pengurusan sumber daya dan proses pembangunan yang Encik telah lakukan di kampung ini? Menurut saya, ada dengar keluhan daripada seorang penduduk, kita harus menggunakan kawasan solar untuk menjimatkan lagi penggunaan elektrik di sekitar kampung. Sebagai contoh, penggunaan lampu di kawasan jalan-jalan kampung yang gelap atau sebaliknya, dan ia akan memudahkan budak-budak untuk pergi belajar atau pergi mengaji atau pergi ke masjid untuk beribadah dengan keluarga mereka masing-masing. Di rancangan ini, terima kasih kerana setia bersama saya. Okey, sekarang kita sedang melihat seorang penduduk kampung di kawasan ini sedang melakukan penyelenggaraan terhadap lampu mereka. Okey, mari kita lihat apa yang mereka lakukan. Okey, Assalamualaikum Encik. Salam. Okey, boleh kenalkan diri Encik? Nama saya Haris. Okey, berapa lama Encik sudah tinggal di kampung ini? Saya dah tinggal dekat 20 tahun dah kat sini. Adakah Encik pekerja atau penduduk? Saya hanya berduduk, tapi saya ada ambil part time nak betul-betulkan lampu ni sebab saya ada degree dalam degree dalam ni lah, bidang elektrik. Oh, bagusnya Encik. Maksudnya Encik seorang yang memberikan peranan yang penting terhadap kampung ini. Betul. Okey, boleh terangkan apa yang Encik lakukan? Apa yang saya buat ni, saya sedang menyelenggara lah ni, lampu solar kita ni, lampu solar kampung ni. Ya, adakah ini penting dan sangat berguna untuk masyarakat di kampung ini? Lampu ni sangat penting untuk penduduk kampung kita, sebab malam-malam, sebab orang nak pergi mengaji, budak-budak kan. So function lah lampu ni bila malam, so dia menerangi jalan nak. Okey, terima kasih dengan penjelasan Encik. Selain itu juga, saya ada membuat macam reka bentuk lestari yang menggunakan kayu yang seperti pokok yang telah repuk atau kayu yang boleh dipakai untuk membuat pondok, dan dia boleh dijadikan tempat rekreasi antara keluarga atau sahabat karib yang ingin melepak atau bertemu bersuah muka. Sini bersama ketua kampung dan penduduk rapatnya sedang melakukan tukang. Okey, apakah proses pembangunan yang Encik sedang lakukan ni? Kat sini kita tengah buat balik pondok dengan repair balik pondok pakai kayu terpakai. Kayu yang diorang tak pakai kat kampung ni, kita guna balik untuk buat pondok. Tujuan nak buat macam ni sebab tak nak bagi pokok ditebang lah, sebab nak jaga alam sekitar. Okey tu. Okey, terima kasih Encik. Okey, kembali dengan saya selepas ini. Dan juga kami akan mengadakan macam pemeliharaan gotong royong di sekitar Tasik. Dia akan lebih mencantikkan kawasan kampung kami dan lebih mengamalkan. Macam tu. Penduduk kampung ini. Assalamualaikum Encik. Saya. Apa nama Encik? Nama saya Putra Deni Isma. Oh, berapa lama Encik tinggal di kampung ini? Saya meletak di sini sejak kecil lagi lah. Sejak daripada atuk saya lagi saya kat sini. Oh, atuk kamu lahir lagi atau kamu dah ada? Ya saya. Okey. Bolehkah saya tahu Encik sedang buat apa ini? Sekarang ni kita tengah aktiviti gotong royong membersihkan Tasik lah. Dia untuk memberi lebih keselesaan kepada penduduk kampung ni untuk
lakukan aktiviti kat tepi tasik ni, macam melepak ke untuk menikmati suasana yang indah. So kita orang lakukan gotong royong, bersihkan sampah, kumpul semua sampah, buang dekat satu tempat. Lebih kurang macam tu lah. Okay, so seterusnya bolehkah Encik Ahmad memberikan contoh yang kukuh mengenai pengurusan sumber daya dan proses pembangunan yang Encik Ahmad telah lakukan di kampung ini? Tu salah satu contoh yang baik adalah kami dapat mengawal kandungan air yang dialihkan kepada penduduk kami. Sebagai contohnya, kami mencipta empangan untuk penduduk kampung daripada kekurangan air. Seperti setiap hari akan ada yang akan mengambil air menggunakan baldi atau sebagainya untuk penggunaan harian, dan seterusnya empangan itu kami akan membina lagi satu tangki untuk menyimpan lebih banyak air. Okey, itu contoh yang sangat baik. So, terima kasih kerana berkongsi inisiatif dan usaha yang Encik Ahmad telah lakukan dalam menguruskan sumber daya dan proses pembangunan di kampung ini. So, ia adalah langkah yang sangat penting untuk mencapai kelestarian jangka panjang dalam komuniti. Teruskan usaha Encik Ahmad. Apa guna bangunan ni, Encik? Apa guna rumah tangki ni, Encik? Rumah tangki ni sebenarnya penduduk kampung seperti korang dapat tengok ni, ada tasik di sini. Kalau air hujan, dia sebagai tadahan air. Lepas tu tangki ni dia gunakan pam air untuk pam air daripada tasik ni ke dalam tangki simpanan yang ada kat dalam. Lepas tu air tu akan diproses dan digunakan untuk kegunaan harian, seperti macam siram pokok-pokok ke, basuh kereta ke, mandi ke, macam tu lah. Apa hasil yang Encik telah lihat sejak Encik memperkenalkan tadbir urus yang baik ni? Kami telah menyaksikan peningkatan dalam kualiti hidup penduduk dan menyediakan akses pada pendidikan dan kesihatan yang lebih baik. Ini sangat mengagumkan. Encik adalah ketua kampung yang sangat baik. Jadi bagaimana reaksi penduduk kampung terhadap usaha yang Encik telah memperkenalkan? Awal karya sebenarnya. Alright. Awalnya mereka agak ketakutan dengan apa yang saya lakukan kerana saya lakukan secara drastik, dan dalam beberapa tahun ini mereka amat menerima cadangan dan idea yang telah saya tujukan, dan mereka mula menerima apa yang saya buat. Dan saya juga menyadari bahawa kesedaran adalah kunci untuk mengubah sikap dan amalan. Oleh itu kami terus mengadakan program antara penduduk untuk mengelakkan lagi silaturahmi dan membina keluarga yang lestari. Terima kasih Encik. Saya suka dengan semangat Encik. Terima kasih kerana berkongsi pengalaman anda dalam memperkenalkan tadbir urus yang baik dalam pembangunan lestari. Kami mengucapkan tahniah atas usaha dan harap kisah anda dapat menjadi inspirasi untuk komuniti ini. Terima kasih kerana menyertai kami di rancangan ini di TV10. Jadi terima kasih semua kerana menonton rancangan ini dan tidak menjemu melihat muka saya. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Ahmad yang telah sudi mendengar soalan-soalan saya. Sehingga berjumpa lagi.